saya juga ada sediakan satu carta untuk rujukan rakan-rakan lah. Sekiranya kaedah ini bersesuaian dengan jiwa ataupun kehendak tuan-tuan, bolehlah jadikan carta saya itu sebagai satu panduan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kepada pencinta tanaman durian. Hari ini saya ingin berkongsi kaedah itu pokpin durian Muazzah ni. Bagaimana kami menggunakan sistem pembajaan ataupun kombinasi baja. Saya sebenarnya kami menggunakan ada 4 jenis kombinasi baja itu yang saya panggil grup 1, grup 2, grup 3 dan grup 4. Iaitu ada dia punya setiap kandungan tu dia punya kepentingan yang tertentu. Contoh dia saya menggunakan untuk secara baja folia melalui daun dan saya spray melalui daun, saya menggunakan bifolan. Dia mempunyai 3 kandungan NPK sahaja. Dan jadi saya untuk kita tambah dia punya konten kandungan dia, saya menggunakan brand saya menggunakan micronutrient, iaitu top up banyak unsur elemen tambahan yang kita panggil unsur-unsur yang diperlukan sedikit sajalah. So, dan yang ketiga saya menggunakan P400 ini sebagai penggalak pertumbuhan. So, jadi itu juga ia boleh membantu kesuburan pokok lah. So, grup B saya menggunakan 2 kandungan, iaitu fish amino acid dan juga baja soluble yang mudah larut. Ini kedua-dua ini saya menggunakan secara fertigasi. Bila saya lepas saya punya sistem siraman saya menggunakan enjin. Di masa tu juga saya apply benda ni. So ini amino acid ni saya buat sendiri, mempunyai menggunakan ikan satu saja, ikan air ataupun setengah panggil ikan tongkol. Kandungan dia nanti saya akan buat siri untuk macam mana nak buat amino acid. So ini adalah jadi saya baja AHA ini baja yang mudah larut. Jadi saya akan campurkan kedua-dua ni, barulah saya lepaskan melalui siraman lah. Dalam grup C saya menggunakan baja single ataupun baja organik, iaitu rock phosphate brand Behmeyer. Dia mempunyai 2 kandungan RP pada kadar phosphate pada kadar 28% dan ada sedikit kandungan kita panggil citric acid dalam sekitar 7.5%. Dan juga saya gunakan organik Saindabi, iaitu sisa daripada tanam kosong campur dengan selas ataupun enap cemar kilang. So jadi ini dia. So ini kumpulan ketiga. Kumpulan keempat saya menggunakan brand daripada Agrobreeze, iaitu yang di depan sekali ini, iaitu berwarna kuning, yellow. Kandungan dia 15-15-64. Kenapa saya menggunakan 15-15-64? Kerana saya menggunakan untuk pokok 2 tahun pertama. Jadi pokok itu masih kecil, dia tidak memerlukan kandungan K yang tinggi. Sebab K itu kita tahu dia untuk pembentukan buah. Selepas tu saya menggunakan green 15-15 plus 5 kalsium dan juga kandungan sulfur. Sedikit kandungan sulfur apabila dia berumur 2 tahun ke atas. Dan apabila dia nak mulai belajar berbuah ataupun kita panggil pramatang, saya menggunakan purple 15-5-20. Ini ni kita katakan kandungan K yang tinggi sebab dia dalam proses untuk pembentukan buah lah, untuk membuah. Semua ini adalah free chloride. So maksudnya ataupun chloride yang sangat minima, yang sesuai untuk tanaman durian. Sebelum kita nak mulakan baja, jadi beberapa benda yang penting yang untuk kita ketahui dulu, iaitu sifat tanah ataupun ciri tanah di kebun kita, kerana kadang-kadang dia mempengaruhi baja.
dia sudah ada baja yang semula jadi di tempat itu. Yang kedua, kita juga klon. Dia klon juga ia memain peranan. Kita kadang-kadang kerana klon lah kita keperluan. Setiap klon tu dia berbeza dia punya keperluan nutrisi dia. Dan yang terakhir sekali, kekerapan kita nak baja. Itu juga mempengaruhi kesuburan. Jadi timing tu mesti betul. Maksudnya musim hujan, musim kemarau. Jadi itu adalah memain peranan yang sangat penting lah untuk kita kesesuaian supaya dia boleh menerima kandungan baja yang kita application. So, baja adalah bahan semula jadi atau melalui proses penghilangan yang mengandungi satu atau lebih unsur pemakanan untuk tumbuhan ataupun khusus kat sini ialah pokok durian. Selain itu, ia diberi kepada tumbuhan melalui tanah, daun ataupun batang. Jadi kita boleh memberi ketiga-tiga kaedah lah. Pelbagai cara boleh kita lakukan seperti melalui semuran melalui daun, batang. Kita juga boleh melalui pengairan ataupun secara fertigasi. Kita juga boleh menabur ke atas tanah ataupun kita tanam. Kita pun boleh tanam baja ni supaya nak mengurangkan pembaziran lah. Okay. Kepentingan pembajaan adalah tujuan memenuhi keperluan nutrisi pokok durian. Itu yang kombinasi yang kepentingan tadi lah. Okay. Kriteria utama yang kita perlukan ialah unsur tersebut terlibat secara langsung dalam metabolisme tanaman seperti enzim ataupun semasa proses fotosintesis. Itu satu. Yang kedua, sekiranya kekurangan salah satu unsur, itu boleh memberi kesan kepada tanaman tersebut ataupun dia tak boleh hidup lah. Sebab dia tak cukup dia punya kandungan ataupun mudah diserang penyakit dan sebagainya. Setiap unsur ini, dia sebenarnya tak boleh ditukar ganti lah. Contohnya katalah unsur N, kita nak ganti dengan unsur P. Itu tak boleh. Ataupun kita nak ganti dengan unsur K ke, dia tak boleh. N tetap N, P tetap P dan K juga tetap K. So, jadi kombinasi yang saya amalkan tadi, iaitu dalam kumpulan A, B, C, D ataupun grup 1, 2, 3 dan 4, itulah satu kombinasi penuh mencukupi mengandungi 17 unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. Ini adalah contoh pokok yang saya application lah, pembajaan yang saya amal tu, kombinasi keempat bentuk tadi. Ini pokok ni telah berusia 2 tahun 1 bulan pada pada 16 hari bulan Oktober ni. So saya juga ada sediakan satu carta untuk rujukan rakan-rakan lah. Sekiranya kaedah ini bersesuaian dengan jiwa ataupun kehendak tuan-tuan, bolehlah jadikan carta saya itu sebagai satu panduan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.